So, saya harap anda boleh share ya. Kami memperjuangkan hak rakyat. Demi rakyat kami berkorban. Biasa dengar benda ni lah. Pilihan raya kami bagi kuasa terletak di tangan rakyat. Tangan apa? Tangan rakyat. Sekarang tangan kau ada apa? So betul. Jangan lupa subscribe dan tekan butang bel. Terima kasih. So betul ke benda ni ya? Kuasa di tangan rakyat. Betul ke? Kuasa di tangan rakyat. Masa tu bila aku pangkah kan, rasanya lah masa aku pangkah tu je kan, hak aku sebagai rakyat dan kuasa aku dah tergadai. Apa tidaknya kau tengok keadaan sekarang ni. PKP, PKPB, PKPBD, PUK, kita dah pergi undi dah pangkah. Padahal kuasa kita tu, masa kita pangkah tu kuasa kita habis, tergadai. So apa yang kami dapat sampai ke hari ni? Apa yang kami dapat? Nak cari kerja pun tak ada. Selain daripada kerja mencuri, merompak yang tinggal, sahabat-sahabat aku sendiri especially musician tau. Musician sahabat-sahabat aku panas lah. Api pun dah keluar, tak boleh tengok bawah ni keluar api dah. Kawan-kawan aku ni ada yang kena keluar pada rumah sewa, tak bayar sewa rumah. Dalam keadaan Covid semacam ni, diorang tak ada duit nak bayar sewa rumah, duduk dalam kereta ke apa kau ingat? Tak bahaya ke dengan anak-anak semua duduk kat luar? Kau masih lagi nak berebut kuasa. Dalam keadaan Covid sedang mengganas kat luar ni, kau biar orang semacam ni duduk kat luar, tak ada rumah. Sewa rumah tak ada. Itu baru sikit dia, baru sikit. Tengok apa yang terjadi pada pilihan raya dekat Sabah. Tolonglah pemimpin dekat atas sana. Kami memilih anda bukan untuk berebut kuasa. Anda sendiri telah berjanji dengan kami bahawa hak rakyat akan kamu penuhi. Awak membela nasib rakyat. Bela apa macam ni? Tak habis-habis. Bertukar-tukar. PH ke PN ke aku tak kisah. Itu sebenarnya aku tak kisah lah. Dulu memang aku dah kisah. Sekarang ni siapa yang aku pangkal pun tak guna dah. Semua berebut kuasa dah. Tak ada fikir ke? Saya bukan cakap pada semua ahli politik, tak ada. Nampaknya sekarang trend dah jadi macam ni tau. Kejap lompat sana, kejap lompat sini, kejap lompat sana. Apa ni? Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat ke kepentingan sendiri? Kuasa apa yang korang cari ni? Kuasa apa? Orang dah teruk tau. Dah teruk. Kau pijak lagi. Konon-konon korang berjuang demi rakyat. Apa nak jadi ni Malaysia ni? Dalam dunia ni sekarang ni dah macam-macam benda berlaku, especially COVID-19 ni. Semua surviving tau. Surviving. Kerajaan mereka menolong macam mana nak atasi masalah ini, nak menolong nasib rakyat. Awak pilih saya jadi pemimpin, saya akan membela nasib anda. Anda yang mana ni? Anda diri sendiri ke anda untuk rakyat? Aku mana nak cakap panjang-panjang, nanti kan tidak silap aku pula kena tangkap. Please lah. Please, hentikan semua benda-benda ni lah. Perkara mengarut-garut ni semua. Habiskan dulu, settle dulu COVID-19 ni. Lepas tu siapa nak jadi apa pun jadilah. Kau nak buat pilihan raya, duit dah lah tak ada. Kerajaan dah membelanjakan banyak duit untuk mengatasi masalah COVID ni. Lagi nak buat pilihan raya ke? Aku tak tahu apa tujuan korang nak buat. Fikir sikit lah. Bagi mereka yang baru join kita, saya harap anda boleh share video ni. Kalau boleh sampailah orang kat atas tu, dia orang boleh dengar lah luahan hati saya ni. Saya rasa saya mewakili. Saya juga mewakili rasa hati kawan-kawan saya dan juga kawan-kawan lain. Bukan saja musician, ramai yang sedang memang tenat sekarang ini nak cari makan satu hari, nak cari sesuap nasi pun agak susah. Kalau mereka yang dah kat luar ni, kalau kita tak berani bersuara, share sajalah benda ni. Biar ada orang kat atas tu kan. Biar awareness lah kan, biar orang tahu. Okey, saya satu benda ni, saya siap buat research pasal benda ni, ahli politik ni, saya nak bagi tahu anda masih lagi bersama kita? Ada komen lagi. Cuba bacakan komen. It's not fair, barang musician pun depa ambil dah cari rezeki pun susah. Okey, yes. Sebab musician ada barang pun dia orang jual dia orang terpaksa jual. Itu pun kalau laku kalau tak laku macam mana nak buat, macam mana? Barang pun ada tapi tak jual. Kalau kita, Hai Syafiz. Especially video saya tadi, saya minta tolong share lah. Pada kat luar. Siapa yang terlepas menonton tu, nanti pusing balik kan, rewind balik tu, lepas tu you tengok. You're not interested dengan politik kan? I tak suka sangat politik. Okey. Tapi dalam Islam pun ada politik. Ya, tapi this politik is lain. Okey. Ini macam berebut power. Awak berebut power, saya berebut power. Masing-masing nak berebut-rebut lah. Orang Malaysia yang kerja dekat Singapura pun tak tahu nak buat apa lagi. Okey, sekarang ni macam ni. Dalam Islam, politik dia ada. Islam disuruh berpolitik, tapi not in this way. Tahu tak Islam? Sekarang tengah COVID. Tak, kita tak politik Islam.
antara yang perlu Kami di pihak frontliner pun sakit hati di Sabah. Ada komen. merah. Wah, pihak frontliner Syafiz. kat mana tu? Slow. Dia cakap kami di pihak frontliner pun sakit hati di Sabah. Masa pilihan raya patut dilakukan tapi angkuh dan takabur seseorang tu dah jadi COVID-19 ni. Okey, instruktor, sebelum tu saya tanya instruktor dah subscribe ke belum channel kita, tolong subscribe ya. Ni slow dah subscribe ke belum? Nanti tolong share ya. Abang nak cakap Tekan ya. okey, tadi balik pada politik Islam. Saya tak suka. Politik Islam macam mana caranya? Yang utama kita kena pegang Apa dia? halal dan haram. Dalam berpolitik kita kena ikut halal dan haram. Bila kita haramkan yang halal dan kita halalkan yang haram, politik itu dah salah. Yeah. Okey, kalau kita tidak mementingkan halal dan haram dalam berpolitik, dia salah. Okey ya. Saya dah buat research pasal ahli politik. Janji dicapati, ditambah pula kari daging. Saya minta Meleleh semua mata dengar dengan tengok. terang-terang. Saya minta semua dengar dengan terang-terang. Jangan dekat sangat, besar sangat muka you. Tak apa. Dan ahli politik kalau ada kat sini, saya minta maaf. Ini adalah research daripada seorang doktor. Sesiapa yang nak bagi pandangan kan, anda boleh type kan komen di dalam Boleh comment baca box. research sekejap. Boleh Okay, research. salam dulu. Okay, salam dulu. Pergi research. Down sangat, rasa down sangat sebab Jangan down dengar tadi luahan masing-masing Kalau kan. kita tak duduk bincangkan perkara ini, diorang tak tahu macam mana keluhan rakyat kat bawah ni. So dengar dulu So ada satu pertandingan yang memang betul-betul pertandingan ni yang diadakan di ni Cumbria di England. Pertandingan ni diberi nama World Biggest Liar. World Biggest Liar Okey. pun ada pertandingan. Ada. Kalau tak percaya, masuk kat Google, cari pertandingan World Biggest Liar dekat England, Cumbria. Penyangak penipu sedunia. Okey. Dalam pertandingan ini ada dua orang yang tak diberikan untuk masuk bertanding. Dua jenis orang yang tak dibenarkan untuk masuk bertanding. Satu lawyer dan seorang lagi kalau awak politician tak boleh masuk bertanding. Kenapa? Okey. World Biggest Liar punya pertandingan yang diadakan di England tidak membenarkan ahli politik masuk bertanding dan juga lawyer. Sebab dua ni selalunya memang dah biggest liar. Saya minta maaf ahli politik Kalau awak ahli politik yang mementingkan halal dan haram, Ini politik. saya tabik. Kak Min, Kalau kita awak yang bawa asyik ditindas tu. Kalau awak melupakan halal dan haram, mesej saya ni saya minta kalau boleh korang share biar orang ahli politik tengok. Kalau kita melupakan halal dan haram, itu salah. Okey? Islam memang membenarkan kita politik, tapi halal dan haram itu adalah landasan kita yang perlu kita ikut, jangan kita lupa. Okey? So ini menurut seorang doktor yang Jim Taylor, PhD Jim Taylor, dia kata ada 5 sebab kenapa ahli politik ni kita cakap diorang suka menipu. Satu sebab saya baca sebelum saya salah nanti macam guru besar saya salah cakap nanti saya pula kena kan. Kita dengar. Politician ni dia ada satu sikap yang sangat hebat, iaitu sikap angkuh. Saya setuju. Okey, dia ada sikap angkuh. Sebab dia rasa dia terlalu bagus. Ya. Bila dia ada rasa terlalu bagus, apa salah pun dia kata betul. Kalau dia ingat tu betul. Jadi bila jadi perkara semacam tu, bermakna dia menipu. Ada dia say, you know say. Okey. Semua dia say saja. Aku tahu, engkau tak tahu, dia angkuh. Kau dengar aja. Aku tahu, engkau tak tahu. Itu keangkuhannya orang ahli politik. Itu ada sifat pada ahli politik yang telah lupa pegangan halal dan haram. Saya tak cakap semua ahli politik ahli politik yang telah lupa pegangan halal dan haram. Seperti mana Islam mengajar kita. Okey, nombor 2. Doktor ni buat research ni. Wah, macam profesor malam ni you Mereka ni ahli politik ni, dia tahu pengikut setia dia akan dengar apa dia cakap. Pengikut setia dia. Jadi apa dia cakap, dia orang akan dengar. So dia tak pedulilah sama dia cakap betul ataupun tipu ke. Dia ikut juga. Kalau dia tipu, dia ikut ke? Maksudnya satu grup semua ikut penipu lah. Bila pengikut ni, pengikut tegar ni, ketua dia mengikut ketua dia. Kau cakap apa pun aku percayalah. Engkau bos, engkau cakap apa pun aku percaya. Apa sama macam tu? Itu dia sifat-sifat manusia. Tapi bila sifat-sifat seorang politician ni, dia ada sifat semacam tu. I tahu apa sama macam tu. Dia cakap berdiri, duduk. Sebab dia bagi duit. Tak tahu. Kan? Itu bukan research itu dalam research. Itu dalam research. Itu tak ada dalam research. Kalau ada dalam silakan. Apa tu? Yang nombor 3, sifat nombor 3, masyarakat saya
awak, Jasmine dan juga korang semua kat luar sana lah, tak kira daripada Bigo ke Bago ke, daripada Facebook Sisi ke dia YouTube yang masuk sedang surga menonton sasa kita ke. ni, yang akan menonton. Okey. Betul kata-kata Hadi terbaik. Oh, ni. Okey. Tak kira semua orang tak suka dengar perkara yang benar. Yes. Kita tak suka dengar perkara yang benar. Ini sifat manusia. Benda yang baik tapi benar. Kalau kau menyanyi tak elok, aku cakap suara kau macam katak. Padahal memang betul suara kau macam katak. Hati kau sakit tak? Sakit Kalau muka kau tak cantik, aku cakap muka kau macam kambing. Kau suka tak? Takkan orang Tak. cakap terus terang macam tu, macam kambing. Maknanya Macam orang tu. tak nak cakap terus. Takkan lah. Itu Kau tak tak- baik. Itu pun orang cakap tak baik. Muka buat kau hati. hodoh. Tak, itu tak baik dalam secara Islam. Ha? Kalau kau cakap macam tu, you sakitkan hati orang tu, satu dosa tau. Itulah sebab orang tak nak dengar perkara yang betul. Muka kau cantik lah macam bidadari, tapi ketiak kau bau masam. Ada. Itu kalau ketia abang masang suruh dia pakai lah. Tapi Deodorant. padahal orang tu bagi tahu betul. Bro, aku rasa engkau ni handsome lah. Tinggi, lampai, handsome semua. Tapi ketiak kau ada bau. Kalau dia cakap begitu, orang tu hati sakit tak? Tapi pasal ketiak tu tak ada hal kot. Tak. Ini sifat manusia. Sifat manusia. Dia kalau boleh, dia tak nak dengar perkara yang benar. Oleh sebab sifat manusia semacam itu, ahli politik mengambil kesempatan ini. Yes. Mengambil kesempatan ini membuat cerita yang baik saja untuk awak. Faham tak? Okay. Walaupun dengan menipu. Jadi kau suka sifat manusia. Betul apa yang Hadi kata, semuanya benar kan? Faham tak? Jadi kau orang akan suka tau. Ah. Aku akan cakap benda yang baik-baik untuk kau. Masa aku Yang berkempen. macam kita ni, dia cakap, kita pun okey lah. So macam kau cakap aku, Abadi handsome tapi tak cukup tinggi lah. Aku marah tu dalam hati. Aku suka dengar yang handsome saja. Kau jangan cakap aku tak cukup tinggi. Ataupun Abadi handsome tapi budak tu lagi handsome lagi. Aku tak nak dengar yang budak tu. Apa pasal tak boleh? Memang ada orang lagi handsome kan? Okay, sekarang bila ada orang Macam kita orang cakap, awak cantik, ni, tapi terus- ada lagi itu cantik dari Tak, Jasmine. terus Apa terang. salah ni? Kak Min sekarang gemuk lah. Bisa sakit hati tak? Yalah, memang gemuk. Tapi Tak sakit hati sebab I okey. jujur. Jujur dah saja gemuk. aku tak mampu. Okey. Ha? Sebab kita dah tua, tak peduli dah. Tak, kalau ada, you pernah cakap dengan dia. Dulu tak. Kenapa lah abang tu cakap I gemuk? Itu dulu. Sekarang tak ada dah. Tapi itu sifat manusia. Sifat manusia lah. Dalam Itu hati masa mesti kita ada muda-muda. sikit. Tak, mesti ada sikit. Kak Min, Ada sikit-sikit. saya baru jumpa Kak Min seminggu lepas. Sekarang Kak Min badan Apa double. pula Kak Min? Pasal you tak tak, cakap tak. pasal you tu pula? I bagi tahu I mengaku. I Cuma tak suka. Okey lah, you tak suka. Okey. You suka? I tengok situation. Takkan you suka kan? Semua tak suka lah. Tak suka. Follow you lah. Jadi, Dia bos. oleh sebab dia sifat bos. manusia semacam itu, ahli politik mengambil kesempatan ini untuk memberi sesuatu cerita macam fairy tale lah. Macam cerita yang tak ada, diadakan bagi kau sedap dengar. Bila kau sedap dengar, apa jadi? Tertipulah korang. Itu salah satu sifat. Okey ya? Lagi satu sifat manusia. Sifat manusia ni yang ahli politik. Dia orang tak terima kenyataan dan kebenaran. Sakit Memang sakit memang sakit hati. Tapi okey, satu lagi. Bila dapat tahu, sebab ahli politik ni dia pandai tau, dia pandai. So bila dia pandai, dia ambil kesempatan tu. Dia tahu sifat manusia adalah bias. Tahu apa bias? Ni Kak Min, itu orang yang aku tak kenal. Orang tanya. Kan orang tanyalah. Agak-agak siapa baik? Dia baik. Aku mesti bias. Bini aku cakap baik. Aku tak cakap dia baik. So oleh Ketiak pakai dodorono. dia lebih cenderung kepada orang yang ada kepentingan pada dia. Okey. So dia ada lebih cenderung pada orang yang ada kepentingan kepada dia. So dia akan memberikan kelebihan kepada politician tu sendiri. Dia tahu, okey. Itu bos dia mestilah ikut. Ah. Sebab bos dia yang bayar dia gaji. Dan oleh sebab itu, untuk mendapatkan bias tu, okey. Saya cakap dengan Jasmine, katalah, Jasmine, ini Research. ini telefon ni adalah telefon yang terbaik dalam dunia. Nanti dia cakap tak adalah, ada Apple 11 lah, Apple 12. Tak boleh cakap branding here. Tak ada, okey. Lepas tu saya datang sekali, saya cakap, hari-hari saya bagi tahu ni yang terbaik, ini yang terbaik. Pembohongan yang di-repeat berkali-kali. Ya, ini research ya. Pembohongan yang di-repeat berkali-kali. Berkali-kali, repeat, orang akan percaya. Sebab itu setiap kali kempen, itulah kerja dia. Membohong saja.
Tapi bukan semua ahli politik ahli politik yang berpegang kepada halal dan haram, ya, berlandaskan kepada halal dan haram adalah ahli politik yang terbaik. So, ingat korang, lain kali kalau nak pangkah, jangan pangkah sehingga engkau tergadai kuasa engkau. Yes. Pangkahlah dengan bijaksana. Sorry, hari ini kita tak ada berita gila-gila. Hari ni kita serius betul, kan? Berita gila-gila tak nak. Sebab hari ni aku sakit hati, kawan aku semua susah-susah. Baru lagi aku baca dekat FB, ada kawan seorang dah kena keluar dari rumah. Hari Ahad ni dah kena pindah. Kena keluar tak tahu nak pergi mana. Tak ada. Berita tak masuk akal, tak ada. Kosong. I'm so sorry, Mr. Kamal. Ni tak ada kah? So, Alah, tengok monyet tu tapi sedih. walau apa pun, kita balik kepada soalan terkumpul. Kita di akhir rancangan. Serius sikit lah. Korang kalau boleh share tadi video, supaya orang yang berada di majlis tertinggi tau, terlalu tinggi dah, sampai tak nampak orang bawah, bagi diorang nampak lah sekurang-kurangnya, diorang boleh dengar sikit. Share lah, saya cakap. Minta tolong share. Jangan lupa subscribe dan tekan butang bel. Terima kasih.